Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu membaca dan mentadabbur setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 557. Hari ini kita akan bersama-sama di surah At-Taghabun, insya-Allah, daripada ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-18, iaitu muka surat yang terakhir daripada surah At-Taghabun. Jadi insya-Allah hari ini kita telah menghabiskan surah juz 28, insya-Allah, dan selepas daripada ni kita akan ada 2 surah lagi untuk dihabiskan. So kita akan tamat selepas daripada tu juzuk yang ke-28 dan kita akan mula masuk ke juzuk yang ke-29 selepas daripada 4 muka surat daripada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan tengok hari ini sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, surah At-Taghabun ini adalah terdapat sedikit kekhilafan, perbezaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, sama ada ianya daripada surah yang turun di Mekah ataupun turun di Madinah, ataupun kedua-duanya sekali. Jadi itu adalah merupakan pandangan ulama berdasarkan kepada bentuk ataupun ayat-ayat yang terkandung di dalam surah ini. Walau bagaimanapun, itu adalah merupakan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, dan ianya boleh kita terima insya-Allah, mana-mana saja, insya-Allah tidak menjadi masalah. Dan kemudian kita ingatkan kembali bahawa surah ini adalah merupakan salah satu daripada surah yang berada di juzuk yang ke-28. Jadi juzuk yang ke-28 ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa orang ulama tafsir, mengatakan bahawa tema utama daripada juzuk yang ke-28 ini adalah tema al-intima', iaitu intima' kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, iaitu keterikatan kita. Bagaimana kita nak bina keterikatan kita kepada Islam, dan bukan hanya Islam kita ini tidaklah cukup hanya dengan kita ni melakukan beberapa amalan-amalan yang tertentu saja, ataupun perkara-perkara yang simple yang kita panggil sebagai perkara-perkara simple yang kita panggil sebagai perkara-perkara luaran dalam Islam, tetapi yang lebih penting, yang besar, yang ramai ditinggalkan oleh ramai manusia ataupun dilupai ialah intima' ni. Intima' ni ialah maknanya kita keterikatan, kita bina diri kita, kita bina perasaan kita, kita bina segala-galanya ada pada kita ni menjadi seorang Muslim yang benar-benar Muslim dalam segala sifatnya, dalam segala emosinya, dalam segala perasaannya, dalam segala pemikirannya, dan kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah itu adalah di antara, kita katakan, tema utama daripada juzuk yang ke-28 ini. Dan insya-Allah kita bersama-sama hari ini di ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-18 terakhir daripada surah At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-10 daripada surah At-Taghabun. Ayat ini merupakan sambungan daripada apa yang telah kita ceritakan sebelum daripada ni, iaitu kita telah menyebutkan bahawa dalam ayat yang ke-9 Allah Subhanahu taala menyebutkan bagaimanakah bentuk taghabun ini berlaku. Di hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada mereka dikumpulkan, kemudian manusia ni ada yang akan masuk syurga dan akan ada yang masuk neraka. Dan pada ketika inilah maka ketaralah perbezaan dan rugilah orang-orang yang hidupnya di dunia ini hanya untuk dunia dan tidak dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan melupakan bahawa mereka ini akan dibangkitkan, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ketika itu lahirlah yang dikatakan sebagai at-taghabun, iaitu perasaan ataupun saling mengatakan bahawa engkaulah rugi sekarang ni, iaitu orang-orang yang bukan saling mengatakan bahawa orang ni mengatakan ini rugi, orang mengatakan rugi, tidak, tetapi orang-orang yang beriman ini akan mengatakan bahawa betapa ruginya kamu. Di dunia dulu kamu ini hidup senang lenang, kamu rasakan kamu ni mewah, kamu rasa kamu ni selamat, tapi di hari ini ternyatalah bahawa kamu sebenarnya adalah tidak selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-10 ini akan menceritakan pula iaitu nasib satu kumpulan yang sesat ini, yang tidak beriman ini, dan juga yang kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, dan orang-orang yang kafir dan kazzabu.
Dan sifat mereka pula itu kazzabu. Dahlah kafir, mereka ni kemudian mendustai. Mendustai ni tidak mahu percaya. Dan mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul, apa yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah Islam ini adalah mereka yang penipu ataupun mereka bohong dan sebagainya, bi ayatina, dengan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat Allah ni ada dua bentuk lah kan, iaitu yang pertamanya ayat-ayat Quran. Yang keduanya ayat Quran artinya isi-isi Quran dan sebagainya, mesej-mesej yang ada dalam Quran dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua ialah apa yang kita lihat di keliling kita, iaitu langit, bumi dan sebagainya, meteor yang berlaku kan 2 hari lepas dan sebagainya di tempat kita ni, iaitu di Brunei Darussalam. Jadi itu semua adalah di antara tanda-tanda kan. Dan begitu jugalah kan bahawa apa yang berlaku sekarang ni di seluruh dunia, coronavirus dan sebagainya, perkara itu bukan ada tanda-tanda dan ayat-ayat Allah Ta'ala di situ. Jadi siapa yang mendustai, menolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika ashabun nar, Allah Ta'ala kata mereka itulah penghuni neraka yang menjadi, yang ditunjukkan, yang dikatakan oleh orang beriman, itulah kamu kerugian sekarang ni. Khalidina fiha, dan kekal dalamnya, wa bi'sal masir, dan kemudian itu adalah tempat tinggal yang sangat-sangat buruk, tempat kembali yang sangat buruk, tempat pengakhiran yang sangat buruk. Selepas daripada itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala nak membentuk kita, nak mengajar kita satu perkara yang sepatutnya ada di dalam kehidupan kita ni. Sebagai orang mukmin, cara fikir dia berbeza daripada cara fikir orang kafir. Orang yang tidak beriman, tak percaya kepada Tuhan dan sebagainya, mereka ni lain, pandangan mereka lain. Jadi kita ni mesti berlainan daripada berbeza daripada mereka. Apa di antara yang berbeza, yang membezakan kita ni daripada orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman, iaitu apa? Antaranya ni disebutkan, antaranya kan ada lagi yang tempat-tempat lain kan, kita akan baca ayat Quran. Allah SWT sebutkan ayat yang ke-11 ni, Allah Ta'ala kata apa? Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah sebut ma asaba, tidak ada yang menimpa, min musibatin, daripada apa-apa musibah. Kadang-kadang bahasa Melayu ni bila kita terjemahkan bunyi je sama dengan bahasa Arab, tetapi kadang-kadang maknanya adalah berbeza sikit kan. Jadi musibah ni, musibah ini adalah satu perkataan Arab, bahasa Melayu pun musibah, tapi musibah dalam bahasa Arab ni artinya adalah satu benda yang menimpa seorang muslim, seorang manusia. Apa-apa saja yang menimpa seorang manusia yang biasanya tidak disukai lah, tidak disukai oleh manusia itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak ada yang boleh menimpa manusia itu illa biiznillah. Itu keyakinan orang mukmin, keyakinan orang mukmin. Jadi dikatakan, disebutkan bahawa ayat ini turun kepada kepada ketika orang-orang kafir di Mekah ini mengatakan bahawa kalaulah orang mukmin ni, orang yang beriman ni, pengikut Muhammad ni benar-benar betul, kalaulah mereka ni betul, nescaya tak akan timpa musibah apa-apa yang buruk kepada mereka. Jadi itu pandangan orang-orang kafir. Jadi kemungkinan berlaku jugalah pada hari ini, iaitu apa kan? Mereka kata kalaulah orang mukmin tu betul, kenapa mereka ni miskin? Kenapa mereka ni macam ni? Kenapa mereka kena macam ni? Mereka terkena macam ni, musibah dan macam-macam kan? Mereka kata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini ketika orang-orang kafir tu berkata begitu kepada sahabat-sahabat Nabi ni. Jadi Allah Ta'ala kata tidak ada apa pun yang menimpa sesuatu yang kemungkinan tidak disukai oleh manusia, melainkan semua itu biiznillah. Jadi kita yakinkan semua tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah hikmahnya tu kan. Mesti ada sebabnya kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan, mengenakan sesuatu, menjadikan orang mukmin ini terkena ini dan itu kan. Sebab itulah datang ayat selepas daripada tu. Jadi kita tak boleh pisahkan di antara ayat itu dan juga ayat selepas daripada itu. Ayat selepas itu kata apa? Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, yahdi qalbah. Kata Imam Ibn Kathir di dalam tafsir ayat ini, dia kata wa man yu'min billah, siapa yang beriman dengan Allah dan kemudian dia yakin apa? Dia yakin bahawa apa-apa yang mengenai mereka itu tak akan terkena kepada mereka, melainkan benda itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu yahdi qalbah, Allah Taala akan memberi petunjuk, iaitu menambahkan imannya, mengukuhkan imannya kan, memberi jalan, menampakkan dia bahawa itu adalah satu benda yang benar. Maka perasaan begitu, perasaan beriman dan perasaan menyerah
semua itu adalah merupakan ketetapan Allah, itu akan menjadikan dia mendapat hidayah yang lebih lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa man yu'min billah, seolah-olahnya macam ada situ apa maksud beriman dengan Allah di situ. Bukan beriman semata-mata ke, tak. Jadi Ibn Katsir yang saya sebutkan tadi mengatakan bahawa siapa yang beriman, siapa yang mempercayai bahawa Allah Taala telah menetapkan segala-galanya itu tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia taslim, dia itu menerima dengan sepenuh-penuhnya perkara itu, walaupun perkara itu mungkinnya mengenainya, menyakitinya dan menyakitkannya lah dan sebagainya. Maka kalau orang yang beriman macam tu, Allah Taala akan yahdi qalbah, akan memberi petunjuk kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu kan kenapa dia buat macam ni, kenapa dia buat macam ni dan sebagainya kan. Itu penuh hikmah. Allah Taala ni hakim, tahu kan kenapa, ada hikmahnya tu apabila Allah Taala melakukan sesuatu kepada manusia. Ati Allah, Allah Taala kata. Jadi selepas daripada tu, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Jangan hiraukan mereka tu. Wa ati'ur rasul, dan ikutlah rasul. Fa in tawallaitum, kalau kamu berpaling, kalau kamu lari, kerana apa? Kerana ungkapan orang-orang kafir tadi tu. Kerana orang kafir ni mengatakan ini dan itu, mencubalah kan, mencuba kamu ni, menyebabkan kamu ni tak tahan dah kan, ataupun kamu ni betul juga kalau kamu berpaling. Fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allah Taala kata rasul ni tak ada kerja lain, kerja dia hanya menyampaikan saja. Kalau kamu tak nak dengar, kamu nak berpaling, nak buat macam mana kan? Maka terpulanglah kepada kamu, kamulah akan mendapat seksa di hari akhirat ataupun bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu la ilaha illahu, ingatlah tidak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada sembahan melainkan Allah, tak ada ilah melainkan Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Oleh kerana itu orang mukmin hendaklah hanya wa 'alallah, tengokkan wa 'alallah tu makna Allah di depan, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Orang mukmin ni bertawakal. Allah Taala tak gunakan perkataan falyatawakkali 'ala Allah, bukan, tapi di depan kan Allah itu maknanya hanya senya orang mukmin itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dia tidak bertawakal kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So serahkan diri kepada Allah, serahkan segala-galanya kepada Allah. Apa yang berlaku, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita berusahalah sebagaimana biasa kan. Kemudian ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ayat ini nak menceritakan tentang pula apa yang ada di keliling kita. Manusia ni biasanya akan ada di keliling kita, dianya dua perkara, iaitu apa? Azwaj dan juga aulad. Kebanyakan manusia ada isteri dan kebanyakan manusia ni ada anak-anak. Jadi tentang ayat ini, ada setengah ulama telah meriwayatkan kata-kata daripada Ibnu Abbas. Ada beberapa orang telah bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas tentang ayat ini, tentang bagaimana ayat ini turun. Maka Ibnu Abbas menyatakan dulunya ada beberapa orang lelaki yang tinggal di Mekah, dan kemudian apabila Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, tapi bila lelaki ini bercerita kepada anak-anaknya, bercerita kepada isterinya, mengajak untuk berhijrah, mereka tak mahu berhijrah. Lalu menyebabkan lelaki ini tidak berhijrah dan melambatlah masa untuk berhijrah. Akhirnya bila dia berhijrah, dia sampai ke Madinah, dia telah melihat ramai para sahabat lain telah banyak mendapat ilmu, mendapat pengajaran, mendapat Al-Quran, kan, mendengar daripada Nabi SAW. Jadi dia sangat marah kan. Lalu akhirnya dia nak marahlah kepada anak-anaknya dan isterinya kerana menyebabkan dia tu lambat untuk berhijrah ke Madinah. Itu menurut cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi akhirnya turunlah ayat ini, iaitu ayat yang kita sebut sini, iaitu Allah Ta'ala berkata, wahai orang beriman, sebahagian daripada. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di sini min artinya sebahagian daripada isteri kamu dan anak-anak kamu. Tak maknanya ialah semua isteri dan semua anak-anak ini adalah menjadi musuh, aduwwan lakum fahzaruhum. Jadi musuh di sini bukanlah erti musuh musuh-musuh yang yang kita kata pada pandangan kita musuh-musuh tu kan, tak. Tapi al-adawah di sini, musuh di sini menurut ahli tafsir kata ialah iaitu kemungkinan mengajak kepada sesuatu perkara yang tidak disukai oleh kamu. Tidak semestinya perkara itu adalah
yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah menyalahi agama. Setengah-setengah perkara tu oleh dia mungkin dia tak suka dengan apa pandangan kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, itulah dia kata maksudnya musuh di situ. Musuh di situ artinya ialah dia ni berlainan pendapat dengan kamu, tidak menyukai apa yang kamu nak. Kemungkinan perkara itu adalah menyalahi agama, ataupun kemungkinan juga perkara yang tidak menyalahi agama. Jadi oleh kerana itu fahzaruhum, fahzaruhum, ayat yang ke-14 ni ialah maksudnya ialah jangan kamu ikut, jaga-jaga, artinya apa situ jaga-jaga, iaitu jaga-jaga jangan kamu ikut jika sekiranya ianya menyalahi agama. Kalau menyalahi kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau menyalahi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan kamu ikut. Tetapi jika sekiranya perkara itu tidak menjadi kesalahan dari segi agamanya, maka tak mengapalah kamu ikut. Itu maksudnya fahzaruhum, maknanya kamu hendaklah berjaga-jaga sikit. Tengok betul-betul, jangan segala benda, segala perkara yang diajar oleh anak-anak kamu, yang diajak oleh isteri-isteri kamu ni kamu ikut. Tak semua macam tu, tak boleh semua kamu ikut. Jadi fahzaruhum, jaga-jaga sikit, kerana ada benda yang tak sesuai dengan agama. Wa in ta'fu. Jadi sebab itulah ada ayat ni, ayat ke-14 ni belakang tu Allah Taala berkata wa in ta'fu. Kalau kamu ni ta'fu, al-afu wa tasfahu. Ta'fu ni ialah berbeza sikit dengan tasfahu. Ta'fu wa tasfahu. Jadi ulama tafsir kata ta'fu ni ialah apabila seseorang itu berazam untuk mengenakan tindakan terhadap anak-anaknya, terhadap isterinya, dan kemudian apabila dia dah ada azam tu, maka tiba-tiba dia tarik balik lah, tak jadi, cancel lah, cancel. Itu nama dia al-afu. Tapi kalau dia tak ada azam, maka dinamakan tu as-safhah, at-tasfahu. Tasfahu artinya apa kan? Kalau tak ada azam, janganlah, dah tak ada kan, tak pernah berazam, tak nak mendenda, tak nak menghukum lah anak-anak dan isteri je, maka tak perlulah, beri kemaafan juga. Jadi bahasa Melayu ni semua maafkan tau. Maaf dan ampun dan maaf, jadi tak ada beza kan. Jadi ada beza, dalam Arabnya ada beza kan. Jadi al-afu, tasfahu, ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, dan kamu memberi kemaafan, memberi keampunan kepada kepada anak dan juga isteri kamu. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Jadi ikutlah yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Kamu maafkanlah family kamu tu, maafkanlah anak-anak kamu. Jadi inilah cerita yang kita sebutkan tadi, yang sahabat tadi nak marah sangat kepada anak-anak dia, nak marah kepada isteri dia kan. Dia bercadang memang nak kenakan hukuman dah kepada anak-anak dan isteri itu. Kerana apa? Kerana menyebabkan dia terlambat sampai ke Madinah dan menyebabkan ketinggalan banyak daripada apa yang sepatutnya dia belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, ada satu riwayat lagi, itu riwayat lagi yang menyebutkan tentang kisah ini, iaitu kisah apa? Iaitu kisah ini berlaku juga, ada kata setengah riwayat mengatakan dia berlaku kepada seorang sahabat bernama Aus bin Malik al-Asja'i. Kerana dia ni orang di Madinah lah ni cerita ni, iaitu dia ni, family dia ni buat tak elok pada dia kan. Buat tak elok kepada Aus bin Malik al-Asja'i ini. Jadi akhirnya dia pun nak denda lah, nak hukum family dia ni kan. Jadi tiba-tiba turunlah ayat ni, iaitu wa an ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ampunkanlah mereka tu, janganlah denda, janganlah kena apa-apa. Jadi Allah Ta'ala pun dia ni Ghafurur Rahim. Ayat yang ke-15 insya-Allah, innama amwalukum wa auladukum. Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya, innama amwalukum, harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, fitnah, menjadi fitnah. Jadi fitnah sini kita jangan terjemahlah dengan fitnah kan. Memanglah perkataan yang digunakan dengan fitnah, tapi kalau bahasa Melayu ni, kalau sebut fitnah ni, maka dahsyat menjadi fitnah kepada kamu. Tapi erti di sini ulama kata fitnah ni ialah menjadi ujian, menjadi mehnah. Jadi kena sedarlah kan bahawa harta kamu dan juga anak-anak kamu ni menjadi ujian kepada kamu. Ayat ini disebutkan, iaitu Nabi pernah satu ketika ni berkhutbah di atas mimbar. Kemudian tiba-tiba datanglah bermain-main dua orang cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan dan juga Husin. Lalu mereka bermainlah di bawah tu kan. Jadi apabila melihat mereka pada masa tu Hasan dan Husin ni masih kanak-kanak. Jadi dia datang, Nabi SAW berhenti daripada khutbahnya tu, dan kemudian turun daripada mimbar tu. Ada beberapa anak tangga situ. Kemudian Nabi turun dan kemudian Nabi
bawa kedua-duanya, dukunglah kedua-dua Hasan dan Husain ini, dan kemudian naik semula ke atas mimbar, dan kemudian Nabi membacakan ayat ni. Jadi Nabi baca apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu itu adalah menjadi cubaan, menjadi fitnah kepada kamu. Jadi Nabi SAW kata, aku tengah khutbah ni aku terpaksa potong khutbah aku ni sebab mereka berdua ni datang anak cucu aku ni datang Jadi itulah maksudnya, ialah bukanlah fitnah tu maksudnya. Fitnah ni maknanya dia membawa fitnah, keburukan dan sebagainya, tetapi dia adalah cubaan, jadi berjaga-jagalah. Jadi dalam ayat ni, setengah ulama tafsir kata dia tidak mempunyai min. Dia tak sebut innama min amwalikum, tetapi dia sebut innama amwalukum. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah menjadi ujian. Jadi kedua-duanya memang menjadi ujian kepada kita semualah kan. Jadi insya-Allah berjaga-jagalah. Berjaga-jaga ertinya ialah janganlah sampai anak-anak kita tu, harta kita tu menyebabkan kita ni lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala sebut wallahu indahu ajrun azim, dan Allah itu baginya mempunyai pahala yang sangat besar. Seterusnya ayat yang ke-16 fattakullah mastata'tum, dan maka fattakullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala dah sebut tadi, ini adalah fitnah, boleh jadi fitnah, boleh jadi cubaan dan sebagainya. Maka oleh kerana itu kamu hendaklah bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Setengah ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini telah menasahkan satu ayat lain. Ayat mana? Iaitu seperti tafsir jalan lain menyebutkan ayat yang kita baca ni fattakullah mastata'tum, iaitu bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan kamu. Apa sekadar kemampuan kamu tu? Iaitu sekadar yang kamu larat lah. Apa yang kamu tak larat itu Allah Ta'ala maafkan. Jadi ayat ini dikatakan oleh ulama tafsir seperti jalan lain tadi, ayat 16, iaitu dia menasahkan satu ayat yang lain. Ayat yang lain tu apa? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebagaimana kita dengar selalu kan dalam khutbah Jumaat, biasanya orang lelaki dengar khutbah Jumaat, dia baca ayat ni, khatib akan baca ayat ni, iaitu apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bagaimana sebenar-benar takwa ni? Haqqa tuqatih makna takwa yang sebenar-benarnya. Jadi adalah para sahabat apabila ayat tadi itu turun, mereka ni telah bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah kerana mereka takut. Mereka takut bahawa ibadah mereka itu ataupun takwa mereka itu belum lagi sampai kepada tahap yang sebenar-benar takwa tu. Sehingga ada bengkak-bengkak kaki mereka dan sebagainya, dan menyukalah sebahagian daripada sahabat ni. Lalu turunlah ayat ini, iaitu ayat apa? Ayat yang sedang kita baca, fattaqullah mastata'tum. Maknanya sekadar kemampuan kamu. Maknanya kalau kamu tak mampu, Allah Ta'ala maafkan. Yang penting tu apa? Wasma'u wa ati'u wa anfiku. Dan tapi dengarlah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, wa anfiku, dan infakkanlah. Jadi infak ni sebagaimana kita baca sebelum daripada ni pun satu benda yang besar kan, iaitu infaklah kamu di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menyebarkan Islam ini. Wa anfiku khairal li anfusikum, itu lebih baik bagi diri kamu. Kemudian wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat yuqa, menjaga syuhha nafsihi. Syuhha tu ialah rasa kebakhilan. Kita sebut sebelum daripada ni dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelum daripada ni, mungkin saya tak perlu ulang dengan detail lah, tapi ada sedikit perbezaan di antara syuhu dengan al-bakhlu. Jadi al-bakhlu ni ialah tindakan luar dengan anggota luar, tidak menyedekahkan, menahan harta, tidak memberi, tidak menginfak dan sebagainya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi syuhan ialah perasaan dalaman tu. Perasaan sayang pada harta itu adalah merupakan syuha. Jadi gabunganlah dua tu, asy-syuha wal bukhl. Tapi semuanya datang daripada dalaman lah kan, dalaman manusia. Jadi Allah Taala sebut di sini, sesiapa yang yuqa syuha nafsihi, sesiapa yang menahan daripada perasaan bakhil sayangkan harta itu, maka dialah adalah, minta maaf dialah orang-orang yang muflihun.
Ayat yang terakhir, ayat 2 yang terakhir, in tuqridullah qardan hasana. Allah sebut kalau ni maknanya tentang menginfak lah ni in banyaknya ayat tentang infak. Wan tuqridu. Jadi infak ni apa? Tuqridullah qardan hasana. Kalau kamu beri hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, qardan hasan. Disebutkan perkataan qardan hasan ni memang apa ni digunakanlah dalam perbankan sekarang ni. Qardan hasan tu maknanya bila kita beri pinjam ni asal bahasa dalam penggunaan bahasa biasa, kita beri satu benda pinjam kepada seseorang dan dia bayar balik banyak, yang tu sama juga. Kalau kita beri dia 100, dia bayar, kita minta bayar 100, tak perlu bayar lebih. Kalau bayar lebih dia akan jadi riba kan. Jadi bila bayar sama sebagaimana yang diberi, maka itu nama dia adalah qardan hasan. Kalau dia tak ada duit, kita nak maafkan dia, tu better lagi lah kan. Jadi Allah sebut sini, siapa yang nak memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Jadi hutang yang baik sini bukan maknanya Allah akan bayar kepada kita tu dengan cukup-cukup kan. Kita beri ke jalan Allah, kita bagi 100, bukan makna Allah Ta'ala akan beri 100 pada kita. Tapi Allah Ta'ala beri lebih lagi kan. Berganda-ganda 10 kali, pasti 700 kali itu yang dijanjikan. Dan bahkan mungkin Allah Ta'ala yudha'ifu liman yasha', Allah Ta'ala boleh gandakan mengikut apa yang dia nak. Jadi disebut sini yudha'if lakum wa yaghfir lakum. Kalau kamu beri kepada Allah, Allah tak akan ampunkan kamu. Allah akan gandakan satu dan kemudian Allah ampunkan kamu. Ada bacaan sini yudha'if, ada setengah qiraat dia baca yudha'if gitu. Yudha'if dengan ain tu dengan disabdukan jadi tu dua bacaan lah, dua qiraat. Kita biasanya kita akan baca yudha'if gitu. Kalau qiraat lain ada baca yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Allah tu maha syakur dan juga maha halim. Dan yang terakhir, alimul ghaib, dia tahu yang ghaib, yang kamu tak nampak, yang kita tak nampak, wasyahadah, dan yang nampak. Maknanya semua benda dalam hati manusia ke sebagainya, Allah Ta'ala nampak. Dan dia itu adalah Al-Azizu Al-Hakim, maha aziz dan juga maha hakim, maha bijaksana. Setakat itu sahaja insyaAllah sesi kita pada pagi ni. Moga-moga Allah Ta'ala akan memandu kita, menjadikan Quran ini sebagai pemandu di hadapan kita insyaAllah dalam hidup kita. Dia akan membina kan perasaan dalam kita, bagaimana sepatutnya kita ini menjadi seorang Muslim yang baik dengan panduan daripada Al-Quran ini, sebagaimana yang diperolehi oleh para sahabat insyaAllah. Setakat itu saja. Jangan lupa untuk share link kita ni, sesi kita pada hari ini, pada setiap hari insyaAllah kepada semua kawan-kawan. Berikan saja link supaya mereka dapat melihat bersama-sama insyaAllah. Jadi kita tutup sesi kita pada kali ini dengan membaca surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.